tidak bercakap, saya minta kamu mutekan line sebab nanti ada banyak interruption. So yeah, just mute your line. If you're not talking, just mute your line. Thank you very much. Baik, semua mic saya dah mutekan. Nanti bila sesi soal jawab baru saya onkan balik. Okey, baik. Terima kasih Okey, Puan Miza. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Yang berusaha Encik Rasman bin Abdul Karim, Guru Besar SK Taman Bukit Indah. Yang dihormati Puan Nur Hamizah binti Abdul Hamid, Guru Perlengkanan Hal Ehwal Murid. Yang dihormati Encik Mazwan bin Mujai, Guru Perlengkanan Co-Curriculum, guru-guru kelas tahun 1 2022 serta ibu bapa dan murid-murid yang dikasihi sekalian. Baiklah, alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Ilahi kerana dengan limpah dan kurnianya hari ini kita dapat berkumpul pada malam ini bagi satu sesi taklimat yang akan diadakan bersama dengan ibu bapa murid tahun 1 berserta dengan taklimat Minggu Transisi 2022. Sebelum kita melanjutkan majlis kita, maka bolehlah kita mulakan dengan bacaan doa. Baiklah, kita mulakan dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Ghafurur Rahim, kami merafakkan rasa kesyukuran kepadamu kerana telah mengizinkan kami untuk berada dalam sesi taklimat murid tahun 1 dan Minggu Transisi 2022 SK Taman Bukit Indah pada malam ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya pada hari ini kami berkumpul kerana-Mu, ya Allah. Kami berkumpul untuk mengisi seluruh hidup kami dengan keredaan-Mu. Ya Allah, ya Farij, berkatilah usaha-usaha kami. Mudah-mudahan dengan usaha-usaha kami ini, anak didik kami akan menjadi pelajar yang cemerlang, terbilang pelajar yang disegani dan dihormati sama ada dalam aspek akademik maupun co-curriculum. Seterusnya mampu melahirkan generasi pelajar yang berjaya dunia maupun akhirat. Ya Allah, mudah-mudahan maklumat yang diberikan dapat memandu kami ke arah kecemerlangan diri yang lebih gemilang, dan jadikanlah pelajar-pelajar kami sentiasa dahagakan ilmu pengetahuan dan sentiasa berusaha bersungguh-sungguh untuk meningkatkan prestasi pelajaran. Sesungguhnya menuntut ilmu itu adalah merupakan fardu ain yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim dan muslimah. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami kekayaan ilmu pengetahuan dan hiasilah diri kami dengan sifat lemah lembut, dan muliakanlah kami dengan ketakwaan dan indahkanlah diri kami dengan kesihatan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, alhamdulillah. Moga-moga perjalanan taklimat kita pada hari ini berjalan dengan lancar. Baik, sebelum kita ke sesi yang seterusnya, yang pertama diminta ibu bapa dan murid yang hadir pada malam ni untuk mengambil untuk memberi perhatian yang sepenuhnya agar maklumat yang disampaikan ini tidak tercicir. Okey? Baik, majlis dengan ini diteruskan dengan ucapan yang berusaha Guru Besar Cikgu Rasman bin Abdul Karim. Majlis dengan ini menjemput dan mempersilakan Cikgu Rasman untuk menyampaikan ucapan. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera. Terima kasih kepada pengacara majlis yang dihormati, rakan-rakan guru perlengkanan, rakan-rakan guru, para ibu bapa serta pelajar-pelajar yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah malam ni sekali lagi kita dapat berjumpa melalui sesi online untuk taklimat kemasukan pelajar tahun 1 bagi bulan Mac ini. Tuan-tuan dan puan-puan, inilah
perubahan yang terpaksa kita terima. Kalau biasanya tahun-tahun sebelum ini, talimat-talimat ini kita buat secara bersemuka di sekolah dan kita dapat mengenal lebih terperinci guru-guru kita, tapi hari ini oleh kerana kekangan masa dan juga kekangan dari segi kesihatan, maka kita tak dapat sama-sama melaksanakan aktiviti ini seperti biasa. Walau bagaimanapun, saya berharap taklimat hari ini sedikit sebanyak akan membantu tuan-tuan dan puan-puan untuk menghantar anak-anak ke sekolah nanti bila sekolah dibuka pada bulan Mac nanti. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati sekalian, ada beberapa perkara yang ingin saya maklumkan berkaitan dengan keberadaan sekolah kita dalam masa terdekat ini. Yang pertama, bagi ibu bapa yang baru, warga baru yang akan masuk ke sekolah, kami mengalu-alukan kehadiran anda semua. Secara peribadi saya mengucapkan terima kasih kerana tuan-tuan dan puan-puan sudi menghantar, memberi kepercayaan kepada kami untuk mendidik anak tuan-tuan dan puan-puan. Sesungguhnya kepercayaan ini amat berharga pada kami dan kami akan usahakan yang terbaik untuk memberi peluang pendidikan yang terbaik kepada anak-anak tuan-tuan dan puan-puan. Yang kedua, bagi ibu bapa yang sudah biasa dengan keadaan sekolah, mungkin ada anak sebelum ini, ada satu dua perkara lah. Yang pertama, kita baru saja mengalami atau melalui proses pertukaran guru beramai-ramai. Jadi ramai guru kita sebenarnya yang lama di sekolah ini telah bertukar ke tempat masing-masing. Antaranya ialah Cik Mira, Cikgu Mustafa, Cikgu Suhadi, Cikgu Fazli, kemudian Cikgu Afiq, Puan Rashidah yang selalunya menguruskan pelajar tahun 1. Kemudian kita juga rakan kita berpindah ialah Cik Syazwina. Itu antara rakan-rakan kita yang bertukar. Dan juga sekarang ini kita sedang menunggu beberapa orang guru baru yang akan masuk menjadi warga sekolah kita. Dia akan bermula pada 1 hari bulan nanti. Dan selain itu, kita juga ada berita sedih, iaitu salah seorang daripada guru kita, rakan kita, iaitu Puan Adibah baru kembali ke rahmatullah. Jadi beberapa hari yang lepas lah. Ini antara tenaga-tenaga ataupun rakan guru kita yang lama berkhidmat di Sekolah Kebangsaan Taman Bukit Indah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati sekalian, pertama, selain daripada itu juga saya ingin menjelaskan satu dua perkara lah. Iaitu tentang keberadaan terkini Sekolah Kebangsaan Taman Bukit Indah. Dan alhamdulillah sehingga ke hari ini sekolah kita, Sekolah Kebangsaan Taman Bukit Indah ini sering menjadi idola rakan-rakan kita di sekitar daerah Johor Bahru, malahan juga di negeri Johor dan juga sekolah-sekolah daripada dalam negara kita. Dan antara faktornya ialah kejayaan kita mengaplikasikan teknologi maklumat di dalam pengurusan dan pembelajaran. Tapi saya fikir dia bukan satu yang akan kekal selama-lamanya tanpa kita usahakan kejayaan dan meneruskan kejayaannya. Dan untuk itu kita akan berusaha untuk mengekalkan
momentum dan juga memekalkan prestasi sekolah kita supaya walaupun ramai tenaga guru telah keluar, guru-guru yang mahir telah keluar, dengan apa yang kita ada, kita akan usahakan supaya dia akan tetap, keupayaan kita tetap baik untuk memberikan perkhidmatan yang terbaik dan peluang yang terbaik kepada anak-anak di sini. Jadi untuk itu, dalam kajian yang telah kami lakukan, salah satu faktor yang menjadikan sekolah ini idola kepada sekolah-sekolah lain ialah faktor kebersamaan ibu bapa. Jadi dalam hal ini satu yang sangat penting dan dia sesuatu yang sukar tapi bukan mustahil. Jadi dalam sebab itu, kalau tuan-tuan dan puan-puan perhatikan, apabila tuan-tuan mendaftarkan anak untuk masuk ke tahun 1, kalau berjumpa dengan saya, yang selalu saya ingatkan ialah yang pertama, tolong hantar anak ke sekolah. Dan yang kedua, sila beri kerjasama kepada warga kita. Warga kita bukan saja guru-guru di sekolah tetapi juga kepada rakan-rakan kita, ahli-ahli PIBG. Jadi insyaAllah kebersamaan kita ini akan terus membantu kita untuk menjadi yang terbaik. Ada satu perkara lagi, iaitu untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, agak janggal sebenarnya kita memulakan sekolah pada bulan Mac. Tapi itulah. Tapi jangan bimbang, walaupun dia masuk bulan Mac ke, bulan 4 ke, bulan 5 ke, kita akan usahakan untuk memberi pendidikan yang terbaik kepada anak-anak. Seperkara lagi ialah berkaitan dengan jangkitan COVID-19 ini. Dan untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, dalam seminggu 2 ini sebenarnya ada berlaku jangkitan di sekolah kita. Dan kalau kita lihat, dia bukan di sekolah kita je, di mana-mana sekarang jangkitan berlaku. Dan untuk itu saya fahamlah, oleh kerana kebimbangan ibu bapa berkaitan dengan itu, maka dalam seminggu 2 ni kehadiran anak-anak ke sekolah sangat kurang. Sangat kurang. Tapi saya rasa dengan perubahan cara mengurus dan juga cara menangani COVID-19 ini, maka saya rasa pada bulan Mac nanti, kita jangan bimbang sangatlah. Jangan bimbang sangat. Tempoh hari ada gesaan supaya sekolah ditutup. Pandangan ada setengah ibu bapa menggesa sekolah ditutup. Saya kata sekolah tak boleh ditutup tanpa arahan. Sebab saya sebagai guru besar tidak berkuasa untuk menentukan sekolah ini ditutup atau dibuka. Itu yang pertama. Yang kedua, hari itu ada gesaan supaya saya mewar-warkan pelajar-pelajar yang dijangkiti oleh COVID. Juga saya tidak laksanakan, saya tidak menyatakan secara terperinci. Sebab saya dapati, kalau saya nyatakan begitu, dia akan menimbulkan kegemparan. Kegemparan yang tidak wajarnya lah. Jadi, gempar macam ni pun ramai ibu bapa yang tak mahu menghantar anak-anak ke sekolah. Tapi kita faham sebab sekolah pun mungkin dalam 1 minggu lagi pembelajaran tak banyak kita lakukan. Dia cuma proses biasa saja untuk menyelesaikan rutin-rutin yang biasa. Misalnya buku berkaitan dengan penghantaran buku, pengambilan buku dan sebagainya. Tapi saya fikir untuk bulan 3 nanti, pastikan kena bantulah anak-anak datang ke sekolah. Jadi dalam hal ini saya nak mengucapkan ribuan terima kasih yang tidak terhingga kepada semua yang terlibat dalam majlis ini, khususnya berkaitan dengan pendaftaran anak-anak tahun 1. Mudah-mudahan
urusan kita dimudahkan dan mudah-mudahan anak-anak kita akan mendapat peluang yang terbaik untuk pendidikan masa depan mereka. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan semula kepada Cikgu Khairul sebagai pengacara majlis. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada yang berusaha Encik Rasman bin Abdul Karim, Guru Besar SK Taman Bukit Indah, di atas ucapannya itu sebentar tadi. Baiklah, sebelum kita ke acara yang seterusnya, ingin saya nak ingatkan kepada ibu bapa yang hadir, boleh tekan di ruang chat untuk isi link kehadiran yang diberikan. Okey, bagi ibu bapa yang belum lagi mengisi link kehadiran, bolehlah buka di ruang chat untuk tekan link yang diberikan untuk mengisi kehadiran. Okey, baik, terima kasih. Tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, majlis kita diteruskan lagi dengan sesi taklimat yang akan diberikan oleh Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid, iaitu Puan Nur Hamizah binti Abdul Hamid. Majlis dengan ini mempersilakan untuk menyampaikan taklimat. Dipersilakan. Baik, terima kasih pada Cikgu Khairul. Baik, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Baik, sebelum tu saya nak ucapkan terima kasih kepada semua ibu bapa yang dapat menghadirkan diri untuk mendengar taklimat pada malam ini. Okey, saya ada dapat respon kat sini. Okey, link tu nanti Cikgu Khairul boleh ini tak balik. Link kehadiran. Tak apa ya tuan-puan, nanti bila akhir sekali pun nanti kita boleh isi lagi nanti. Saya akan buka lagi. Okey, boleh. Okey. Jika tuan-puan ada pertanyaan, boleh type di ruangan chat ataupun nanti bila di akhir untuk sesi soal jawab saya akan onkan semua mic. Ibu bapa boleh bertanya lah ataupun type di chat pun boleh. Okey. Okey, sebagaimana yang kita maklum, bagi murid tahun 1 sesi 2022, okey, sesi persekolahannya akan bermula pada bulan Mac. Okey, pada 21 Mac mereka akan bermula. Okey, jadi pada malam ini saya akan berikan sedikit gambaran tentang sesi persekolahan ni. Okey, bagi ibu bapa yang telah ada anak sebelum ini, yang tahun 1 dia, okey, dia dah faham lah lebih kurang sahaja. Tetapi bagi ibu bapa yang anak pertama, okey, mungkin ada banyak persoalan, nanti boleh bertanya lah. Okey, yang pertama saya akan terangkan tentang pakaian. Okey, etika berpakaian murid. Okey, sebagaimana yang kita maklum, okey, untuk sesi tahun 1 sesi 2022, okey, bagi pelajar, okey, untuk murid lelaki seperti biasa dia akan memakai kemeja putih dan seluar berwarna blue black. Okey, bertali leher. Okey, bertali leher, berkasut hitam ataupun berkasut putih. Okey, kita tak wajibkanlah semua mesti pakai kasut hitam. Okey, kalau pakai kasut hitam, mesti pakai stokin hitam. Kalau kasut putih, stokinnya berwarna putih. Okey. Untuk murid perempuan Islam, mereka akan memakai baju kurung putih, kain blue black dan tudung berwarna putih. Okey, untuk murid Islam kami galakkanlah untuk memakai tudung. Okey. Kasut sama juga, kalau hitam stokin hitam, kalau kasut putih stokin putih. Bagi pelajar perempuan bukan Islam, non-Muslim, mereka boleh memakai pinafore berwarna blue black dan kemeja putih dan juga bertali leher. Okay, dia akan pakai tali leher sebelah dalam masuk ke dalam pinafore tu. Okay. Dan berkasut hitam ataupun berkasut putih. Okey, kenapa kami galakkan murid bukan Islam perempuan untuk memakai tali leher? Ini adalah persesuaian dengan slogan sekolah kita, iaitu Future Leader School. Okey, untuk menjadi seorang pemimpin, mereka haruslah berketerampilan berpakaian yang kemas.
Okey, jadi ini salah satu cara untuk kita didik pemimpin kecil ni untuk menjaga kekemasan pakaian dia. Okey, jadi kita galakkan murid bukan Islam perempuan untuk memakai tali leher sama seperti murid lelaki. Dan murid Islam dia akan memakai tudung putih yang kemas. Okey, tudung yang kemas dan memakai anak tudung. Okey, kita tak nak dia pakai tudung yang ada nampak rambut nanti. Okey, biar kemas. Sesuai dengan slogan sekolah kita, SKTBI Future Leader School. Okey, ini tentang pakaian. Okey, untuk lencana, bagi mereka yang ada anak, mereka kata tahun-tahun yang lepas anak mereka membeli lencana. Okey, pada tahun ini sekolah tidak akan menjual lencana. Okey, kedai buku tak akan menjual lencana. Okey, so macam mana kita nak tahu murid ni sekolah SKTBI? Okey, pada tahun ini bersesuaian dengan sekolah kita yang aktif dalam IT. Okey, kita akan menggunakan sistem ni. Jika yang ada dah anak yang bersekolah pada tahun ni, dia akan tahulah kita akan guna QR code. Okey, QR code ni dia akan datang berserta dengan lencana dan juga QR dan juga nama. Sebelum ni kita nak kena beli lencana dan nak beli nama, nak kena jahit kan. Okey, sekarang ni dia dah ada yang ini, kita cuma gosok saja. Ibu bapa akan gosok saja, akan adalah cara-cara dia nanti. Okey, untuk murid lelaki dia akan pakai lencana di atas kocik kemeja dan QR code dan nama ini di kocik dia. Okey, untuk murid perempuan bukan Islam yang pakai pinafore pun sama. Okey, untuk murid Islam yang pakai tudung, dia akan pakai lencana dia sebelah kiri dan QR dia kat sebelah kanan. Dia akan ada dua lah. Sebabnya kita tak nak bagi dia panjang ke bawah. Sebab budak darjah 1 ni dia kecil. Jadi tudung dia tu bila dia pakai ni jadi ke bawah nanti. Jadi dia akan guna sebelah kiri dan sebelah kanan. Saiz dia tak adalah besar sangat lah. Okey. Ni gambarnya saya tunjukkan biar nampak jelas. Dia nampak besar. Okey. Tujuan kita pakai QR ni adalah untuk scan kehadiran murid. Jadi bila murid datang, dia akan scan kehadiran. Jadi kita terus tahulah murid ni datang tak datang. Dan yang ini juga kita akan bagi pendedahan kepada parents. Kita akan ada slot khas nanti. Di mana bila cikgu scan di sekolah kehadiran murid, ibu bapa akan terima. Maknanya ibu bapa tahu, oh anak saya dah masuk sekolah. Kalau yang naik van kan, jadi mak bapak tak tahu anak dia datang ke tidak. So bila cikgu dah scan, parents dia akan tahu, oh anak saya dah sampai sekolah, dah selamat sampai. Okey, inilah fungsi dia kita guna yang ini. Dan ada banyak lagi lah dia punya faedah, tapi kita akan terangkan dalam slot yang khas. Okey, untuk makluman, setiap orang murid akan mendapat 3 set. Okey, lencana dengan ni dia ada 3 set yang berharga RM15. Okey, kalau kita kira kita beli lencana dulu, kita nak beli tanda nama sama je lebih kurang. Okey, yang ini lebih mudah dan caranya pun senang. Mak bapak cuma gosok sahaja, tak payah nak jahit-jahit, tak payah hantar kedai untuk jahit. Okey, ini penerangan saya bagi tahu dululah. Okey. Apakah fungsi-fungsi dia? Okey, ni kita boleh dengarlah ada murid kita yang bagi pendapat. Share. Okey, ni yang sekarang ni murid pakai macam ni, tapi kita dah ubah design dia sebab QR dia ni kecil sangat. Kita nak scan sukar. Jadi kita dah tukar pada yang pattern tadilah yang saya tunjuk tadi ni. Yang lebih besar dan mudah. Okey. Sama juga yang ini. Okey, cikgu akan gunakan handphone dan kita ada tab. Kita akan scan lah. Bila budak datang dia terus scan sahaja. Dia macam ni lah. Dia akan scan. Okey, macam gitulah cara dia bila murid datang, dia scan macam ni.
Dia akan klik pada kehadiran. Ataupun hasiah pun dia bolehlah kalau ada buat kelakuan yang baik, datang awal. Okey, kita akan bagi markah. Di sini nanti kita akan ada slot khas untuk penerangan lah pada ibu bapa. Okey, ini tentang etika berpakaian. Okey, saya dah terangkan baju, pakaian dan juga lencana yang perlu ada. Okey. Kalau ada soalan, tuan-puan boleh type lah dekat ruangan chat. Boleh simpan soalan dulu. Okey. Kemudian saya nak terangkan tentang peraturan sekolah. Okey, tentang waktu. Okey, untuk waktu, murid akan datang ke sekolah daripada Ahad hingga Khamis, daripada pukul 7 hingga 7.25 paling lewat. Kerana PDP kita bermula pada 7.30. Okey, jika tidak ada sebarang perubahan lah, kita guna masa yang ini. Tuan-puan boleh tak kita berhenti sekejap sebab rumah saya ni dekat dengan masjid bunyi azan. Kita berhenti sementara sekejap. Baik, kita teruskan ya. Okey, seperti yang saya kata, masa kehadiran murid pukul 7 hingga 7.25, tetapi saya maklum ada juga murid yang hadir awal, lebih kurang 6.45. Okey, saya faham sebab ada parents yang bekerja dan sebagainya. Okey, bila murid datang 6.45, okey, mereka akan berada di luar pagar.
Okey, sebabnya pengawal keselamatan dia tak akan buka pagar tu jika tidak ada guru yang bertugas ataupun saya turun ke pagar tu. Okey, jadi seboleh-bolehnya lah saya mohon jangan hantar terlalu awal lah atas faktor-faktor keselamatan. Okey, tapi kalau tak ada pilihan, memang kena datang awal. Okey, baiklah, saya faham. Dan saya cubalah, biasanya 6.45 tu saya dah ada di pagar. Okey, dan pengawal keselamatan akan buka pintu lah. Okey, dan murid akan masuk dan akan scan kehadiran. Seperti yang saya tunjuk tadi tu. Okey, dia akan scan kehadiran dan dia akan terus ke tempat untuk basuh tangan sebelum naik ke kelas. Okey, itu proses dia. Cuma yang tak ada sekarang untuk mengambil suhu tak ada lagi dah. Dia terus masuk, scan kehadiran, basuh tangan dan naik ke kelas. Okey, dan waktu pulang adalah berbeza. Okey, maksudnya ibu bapa kena konten saya dah hilang ke? Dah hilang ke Cikgu Khairul slide? Dah hilang. Hilang. Kak share balik. Okey, sekejap Saya line tak berapa okey ni. Line saya tak berapa okey ni, lari-lari ni. Sekejap ya. Okey, nampak dah? Okey, dah. Okey, Dah waktu naik dah. pulang dia. Okey, pada hari Ahad 12.30, Isnin pukul 1, 12.30, 1. Saya dah, kalau saya tak silap ni. Betul Cikgu Khairul Okey, waktu pulang ni, okey, murid akan pulang 12.30, pukul 1, 12.30, 1 dan 1. Okey, yang waktu pulang ni saya faham ada parents yang akan tunggu jika dia ada anak di tahap 2. Okey, perbezaan waktu pulang tahap 1 dan tahap 2 adalah 30 minit. Okey, jadi ada juga murid yang akan tunggulah abang kakak dia balik yang untuk tahap 2. Tapi seboleh-bolehnya saya mohon ibu bapa ambil terus anak. Bila waktu dia pulang terus ambil sebab kita pun masih dalam pandemik lagi. So kita tak nak murid terlalu ramai dan duduk rapat-rapat. Jadi bila waktu pulang je parents dah ada di luar pagar. Jadi murid akan tunggu di dalam dan parents akan datang dan berdiri di pagar tu. Kalau anak dia nampak dia akan keluar, baru kita benarkan dia keluar. Sama juga yang menaiki van, bila van dia dah datang baru kita kumpul, dia akan bergerak keluar sekali. Dia tak akan tunggu di luar. Okey, jadi ibu bapa tak payah risaulah sebab murid tak akan tunggu di luar. Bila parents datang atau van sekolah dah ada, baru guru bertugas akan benarkan murid itu keluar. Okey, yang kedua, dia perlu hadir hari-hari. Okey, macam tadi guru besar kata, walaupun ini kita benarkan juga anak kita hadir ke sekolah lah. Okey, tapi untuk sesi Mac, saya tak tahu lagi lah macam mana lagi arahan. Sama ada secara bergilir ataupun secara sepenuhnya datang bersemuka. Apa-apa pun kita kena tunggu arahan daripada pihak KPM. Okey, yang kedua, murid diwajibkan memakai pakaian seragam sekolah yang lengkap. Okey, macam yang tadi itulah. Dan juga murid diwajibkan hadir setiap hari untuk mengikuti semua aktiviti atau program sekolah. Jika kita ada apa-apa program, murid mesti datang. Jika tak boleh, parents akan memberi surat lah. Sama juga kehadiran, kalau anak tak datang, kita minta parents inform pada guru kelas dalam grup
ataupun personal ataupun buat surat. Inform pada saya pun tak apa. Just type kat situ anak saya nama sekian, kelas mana. Okey, tidak dapat hadir bila hingga bila. Kerana apa? Sebab saya nak isi kehadiran nanti. Okey, sebab tak hadir. Jadi saya mohon ibu bapa kalau anak tak datang tolong inform. Tak payah nak buat surat berjela pun tak apa. Panjang-panjang tak payah. Cuma bagi tahu je anak saya tak dapat hadir hari ni cikgu sebab dia okey, itu je. Okey. Ini tentang kehadiran, waktu hadir. Okey, dan saya mohonlah sebab saya tak nak sebab sekarang ni pun tengok ada juga murid yang datang pukul 8 kadang-kadang baru sampai. Dia akan masuk ikut pagar dekat pengawal keselamatan tu. Seboleh-bolehnya lah kita datang sebelum PDP bermula. Okey, sebelum 7.30. Jika ada masalah yang tak dapat dielakkan, kita fahamlah jika ada masalah kan. Kalau tak ada, seboleh-bolehnya sebelum 7.25. Okey. Seterusnya, okey, ni peraturan dia. Okey, dia akan menghantar dan menurunkan murid ikut pintu pagar B. Okey, walaupun hari hujan pun dia akan ikut di situ, dia tak boleh masuk ke dalam kawasan sekolah. Di pagar B tu kalau ibu bapa tengok ada susu gajah kat situ, okey, murid akan melalui kat situ. Okey, selewat-lewatnya pada jam 7.25. Okey, jangan berhentikan di pagar pondok keselamatan tu dekat pintu pagar A, pintu pagar utama. Okey, melainkan kalau lewat. Pagar B telah ditutup, baru boleh turun di pagar A. Okey. Seterusnya, okey, saya rasa yang ini tentang peraturan umum lah sekolah. Yang lebih detail nanti akan ada dalam buku peraturan sekolah yang dibeli di kedai buku nanti. Ini peraturan yang umum. Okey, seterusnya saya akan pergi kepada taklimat transisi. Seperti mana kita tahu, murid tahun 1 dia tak akan terus belajar. Okey, dia daripada fasa prasekolah ke aliran perdana. Okey, dia tak akan terus belajar. Okey, dia ada step dia lah. Okey, yang inilah kita panggilkan transisi. Minggu transisi. Okey. Okey, untuk program transisi tahun 1 2022 ni, okey, dia biasanya dijalankan dalam tempoh masa yang tertentu. Okey, tempoh masa ni ditetapkan oleh pihak KKM. Okey. Tetapi pada tahun 2021, minggu orientasi ni semua ni berjalan secara online. Okey, jadi untuk sesi yang ini saya tak tahu lagi sama ada secara online ataupun bersemuka. Okey. Objektif untuk kita adakan program transisi ni, mungkin parents akan kata nak buat apa ada transisi lagi, murid dah pergi prasekolah. Memang dia dah pergi ke prasekolah, tapi untuk masuk ke aliran perdana ni dia ada perubahan. Okey, objektif dia sebenarnya adalah untuk menyesuaikan murid dengan keadaan dan persekitaran sekolah. Sebelum ni dia duduk kat prasekolah je. Yang mana prasekolah kat SKTBI pun yang datang, masuk, dia pergi dekat kelas dia je. Persekitaran yang lain dia tak tahu. Okey, jadi untuk minggu orientasi ni kita akan sesuaikan diri dia. Okey, ni dekat mana pejabat, ini makmal sains, ini makmal komputer, semua dia akan tahu. Okey, dan kemudian adalah untuk membina hubungan antara murid dengan rakan sebaya dan guru. Sebelum ni murid pra dia tahu guru dia siapa dengan kawan dalam kelas dia je. Okey, jadi masa minggu transisi minggu orientasi ni dia akan berkenalan dengan murid daripada sekolah yang lain. Okey, mungkin dari prasekolah yang lain atau dari tadika swasta yang lain. Okey, dia akan membina hubungan dengan kawan dia dalam satu kelas tu. Dia dah bercampur. Okey, ini objektif dia sebenarnya. Okey, kemudian untuk meningkatkan keyakinan diri dia. Okey, kita akan latih dia dengan beberapa aktiviti untuk meningkatkan keyakinan dia. Kita tak nak dia masa dia dekat prasekolah tu
Dia lain situasi dia bila dah naik aliran perdana ni, dia lain. Okey, jadi kita nak bagi keyakinan diri kepada dia untuk bersedia. Okey, dengan semua aktiviti dan pembelajaran. Okey, dan sebenarnya program transisi orientasi ni masa ni murid yang tertinggal. Okey, sebagai kita tahu yang 2021 ni murid banyak ketinggalan. Okey, ada beberapa kemahiran yang dia tak capai lagi. Jadi masa program ni lah guru akan cuba ulang balik semua kemahiran tu untuk lihat tahap pencapaian murid tu. Baru cikgu boleh mula dengan pembelajaran aliran perdana. Okey. Untuk minggu orientasi dan transisi ni dia ada modul dia. Okey, dia ada modul dia yang perlu diikuti. Okey, jadi untuk sepanjang minggu orientasi ni murid tak payah bawa buku. Cuma bawa pensel dan pensel warna je. Alat tulis dan pensel warna tu saja. Tak payah nak bawa beg besar-besar, tak payah nak bawa buku tulis, tak payah nak bawa buku teks. Sebab dia ada modul, guru dia akan bagi modul, akan bagi worksheet saja. Okey. Mak bapak tak payah risau lagi. Okey, untuk peranan ibu bapa ni, yang ini semua ni nanti saya akan bagikan dalam grup kelas masing-masing. Kita akan masukkan untuk parents tengok dan baca. Okey, saya tak nak ambil masa banyak sangat terangkan satu-satu ni, nanti kita drag masa kan. Okey, ini antara objektif untuk program transisi. Okey. Okey. Ini untuk murid tahap 1 yang baru masuk tahun 1. Untuk makluman semua, okey, di sekolah Bukit Indah kita ada bahasa elektif. Okey, bahasa elektif di sekolah kita ni ada 3, iaitu bahasa Arab, bahasa Tamil dan bahasa Cina. Okey. Kelas bahasa elektif ni bukannya katalah bahasa Arab ni untuk murid Islam, bahasa Tamil untuk murid India, bahasa Cina untuk murid Cina, tidak. Murid Melayu pun boleh ambil bahasa Tamil, murid Cina pun boleh ambil bahasa Arab sebab dia bahasa elektif. Okey, bahasa tambahan selain daripada bahasa Inggeris, bahasa Melayu, okey, bahasa ibunda dia tambah bahasa elektif. Okey. Jadinya bahasa elektif ni dia akan pilih satu dan akan terus sehingga tahun 6. Jadi ibu bapa kena pilih betul-betul. Jangan ambil, katalah dia ambil bahasa Tamil. Okey, murid Melayu dia ambil bahasa Tamil. Tahun 2 dia nak tukar. Dia nak tukar dalam bahasa Arab pula. Tak boleh. Dia ambil daripada tahun 1 ni terus sampai tahun 6. Dia tak boleh tukar. Jadi ni dalam masa tempoh cuti ni, ibu bapa boleh fikirlah anak dia nak ambil bahasa elektif apa. Dia wajib pilih ni, antara 3 ni dia kena pilih satu. Tapi kena pastikan dia sehingga tahun 6. Okey, dia tak boleh separuh-separuh. Tahun 1 hingga 3 ambil bahasa Arab, tahun 4 hingga 6 nak ambil bahasa Cina. Tak boleh. Dia kena terus. Okey, yang ini boleh fikir-fikirkan. Okey, saya rasa yang itu sahaja saya nak terangkan secara umum. Okey. Jika kalau ibu bapa perasan untuk taklim kita tak gunakan Google Meet, kita gunakan Microsoft Teams. Okey, jadi untuk makluman semua ibu bapa yang mungkin baru anak yang pertama sekolah ni, okey, semua kita punya pengurusan pentadbiran dan apa mesyuarat kita dan sebagainya, semua kita akan gunakan platform Microsoft Teams. Okey, jadi untuk murid-murid tahun 1 yang baru ni nanti jangan risau sebab hari ni semua parents masuk menggunakan guest. Okey, sebab cikgu belum ada, sebab ibu bapa belum ada ID dia lagi. Okey, nanti murid tahun 1 ni mereka akan dapat ID dan nanti ibu bapa akan masuk, tak payah nak tunggu approve saya, dia boleh masuk dia terus. Okey, bukan sebagai guest. Okey. Bagi yang ada anak dah sebelum ni, mereka akan masuk terus lah. Tak payah nak saya approve dia punya ni nak masuk meeting ni. Okey.
Dan sebarang info selain daripada grup WhatsApp kelas masing-masing. Okey, ibu bapa juga boleh dapat info daripada laman Facebook rasmi sekolah. Okey, parents boleh dapat daripada sini. Okey, yang lainnya kita akan hantar biasanya dalam grup kelas lah segala info. Okey, sebelum saya terlupa, okey, untuk sebabnya sebelum ni ada ramai ibu bapa yang bertanya dengan saya tentang pembelian buku dan sebagainya. Okey, yang itu kita akan maklumkan dalam grup kelas. Kerana kita pun masih menunggu arahan lagi daripada pihak KPM sama ada boleh dibuat secara bersemuka dan sebagainya. Kita kena tengok SOP dulu. Okey. Saya rasa itu sahaja tentang penerangan yang ini. Untuk yang transisi untuk peraturan sekolah secara ringkas, okey, etika pakaian, minggu transisi dan subjek elektif. Saya rasa secara umum saya harap ibu bapa dah dapatlah gambaran awal lah. Okey. Saya rasa itu sahaja. Selepas ini nanti kita akan tengok soalan-soalan yang ibu bapa bagi. Sebab saya rasa macam ada banyak soalan ni. Okey. Saya rasa itu sahaja untuk taklimat yang ini. Saya serahkan kembali kepada Cikgu Khairul. Okey, baik. Terima kasih kepada Puan Nurhamizah binti Abdul Hamid di atas taklimat yang telah disampaikan itu sebentar tadi. Baiklah, diharap ibu bapa dan murid yang hadir pada malam ini dapat mencatat perkara-perkara penting yang perlu murid dan juga ibu bapa patuhi. Baiklah, untuk aktiviti yang seterusnya, kita buka kepada sesi soal jawab. Okey, baik. Sebelum saya baca di ruang chat, saya buka peluang untuk bertanya secara lisan. Okey, sekiranya ada soal jawab secara lisan terlebih dahulu. Jadi kejap saya onkan mic. Pak Miza minta onkan mic semua. Sebelum kita ke slot soalan daripada chat, kita soalan betul dulu Silakan. Assalamualaikum Cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, Puan. Saya penjaga Ahmad Zain ya. Saya nak tanya, sekolah ada sediakan meal plan ke ataupun kita perlu bawa duit untuk anak-anak ke sekolah? Okey, Untuk baik. yang Terima kasih. rehat. Untuk Dengar. rehat. Untuk waktu rehat. Betul ni Puan Betul saya, betul. Okey. Untuk yang itu, yang seperti yang tahun yang 2021, okey, pihak sekolah berbincang dengan PIBG. Okey, kami minta bantuan daripada PIBG untuk mengambil order, tetapi duit murid akan bayar terus pada orang kantin. Maksudnya jadi ada murid, meal plan lah. yes, kita akan bagi menu dia apa. Parents akan order. Dan kita ada harga sekali lah, katalah nasi lemak ayam, katalah RM3. Okey, jadi parents order tu, jadi dia akan bagi pada anak dia duit yang secukupnya lah. Dan waktu Itu rehat adakah secara harian ataupun bulanan ya? secara harian. Jadi murid, guru akan bawa turun ke kantin, dia akan ambil dan bayar terus pada orang kantin. Kita Okey, tak baik. buat Terima ikut bulan, kita tak buat macam tu. Assalamualaikum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, silakan Cik. Saya nak tanya untuk yang pasal bahasa tadi tu, boleh tak kalau anak saya nak ambil 2 ataupun 3 bahasa tu? Yang bahasa tu dia cuma boleh pilih satu je Cik. Sebabnya dia kelas dia akan sama. Bila bahasa elektif tu, siapa yang ambil bahasa Cina akan pergi kelas bahasa Cina, yang bahasa Tamil akan pergi kelas bahasa Tamil, bahasa Arab akan pergi kelas bahasa Arab. Dalam masa yang sama. Bahasa elektif tu dia ada exam ke? Dia ada ujian seperti biasalah, tapi dia kalau dulu kita ada UPSR, dia memang tak masuk lah dalam UPSR tu. Okey, baik.
Okey, baik. Seterusnya, ada lagi soalan daripada ibu bapa? Selamat petang. Oh, sorry. Ya, salam. Silakan. Okey, Assalamualaikum. Salam warahmatullahi. Ya, cik. Okey, cikgu, saya boleh tak saya bagi pendapat lah. Kalau ni, silakan. kan sekarang ni tengah macam kita pun cikgu beritahu tadi kalau boleh anak kita balik segera kan. Ya. Cuma sekarang ni saya nampak macam saya baru pindah. Saya nampak sekarang ni isu sekarang ni ibu bapa tunggu anak-anak tu lama kadang-kadang. Satu kadang tu anak tu ada dua grup. Satu tak satu, satu tak dua kan. Jadi boleh tak kalau pendapat saya cikgu sediakan speaker. Jadi kalau parent tu datang, begitu cikgu tu nama anak dan anak tu datang. Jadi boleh ambil anak tu terus. Kadang saya nampak macam ibu bapa macam saya kadang macam tertunggu-tunggu. Kalau anak tu alert, okeylah. Kalau anak tak alert tu yang susah tu kadang-kadang tu. Jadi kadang takut anak tak boleh nak clarify mak bapak dia mana kan. Jadi boleh tak kalau cikgu sediakan speaker system ke apa kan, panggil anak murid dan terus jumpa ibu bapa lah. Itu pendapat saya lah. Okey, terima kasih Cik. Okey, pihak sekolah akan lihat. Kita akan kaji baliklah apa kita akan buat penambahbaikan. Okey, terima kasih atas cadangan Cik tu. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, silakan. Saya nak tanyalah. Berkenaan dengan dia punya tali leher dan rencana tu bila boleh ambil ke nanti akan beritahu dalam grup kelas tu? Okey, untuk tali leher pihak kedai buku akan jual untuk tali leher, tetapi untuk nama untuk sementara sepanjang dia orientasi tu dia akan gunakan tanda nama yang sementara, sebab nama tu saya tak boleh nak tempah sekarang sebab saya nak kena pastikan betul memang murid tu akan hadir. Sebabnya yang lepas saya dah order nama ikut bilangan murid yang adalah yang nama ni, tapi bila nama tu dah sampai murid tu tak daftar di sekolah ni. Faham. Jadinya bila kita dah buka dah daftar nanti, saya akan ambil nama tu dan saya akan hantar lah. Dia punya template semua dia dah ada. Saya cuma serahkan nama je. So orientasi dalam seminggu lah? Orientasi yang transisi ni macam saya kata dia bergantung kepada pihak KPM. Sebab kami pun tak tahu sebab naik sekolah ni dah bulan 3 kan, tak tahulah dia tetap samakan juga 3 minggu ke. Kita kena ikut dia lah sebab kami belum dapat maklumat lagi. Okey, faham. Terima kasih cikgu. Okey, baik, sama-sama. Okey, seterusnya. Selamat petang cikgu. Selamat Nak tanya petang. kan yang meal plan tadi kan tu tidak wajib, betul tak? Yang mana? Yang tadi puan yang tanya tentang meal plan tu, kalau saya bawa bekal untuk anak saya tu boleh kan? Tak wajib kan? Boleh. Dia tak wajib. Alright. Kalau nak bawa bekal boleh. Okey, then saya ada satu cadangan juga kerana anak saya dia akan pergi ke tahun 4 lah. Tahun ni masih kat tahun 4 lah. Ya. So what happens ialah bila kita pergi pick up dia kan, setengah parent dia akan drive kereta dan tunggu anak dia. Lepas tu dia block jalan-jalan terus. So memang tak dapat pusing ke dalam untuk bawa anak. Kalau boleh tak Pak Gad ke sesiapa datang macam tengok lah untuk like suruh parents boleh drive dekat sikit ke dalam. Kalau tak memang jam sangat teruk lah. Thank you. Okay. Thank you sir. We were looking forward about that. Okay. Okey, baik. Seterusnya, ada lagi soalan? Kalau dah tak ada, saya nak... Salam sejahtera. Hello, salam sejahtera. Salam sejahtera. Ya, silakan Puan. Actually saya nak tanya pasal uniform sebab anak saya baru seorang masuk Darjah 1. Nanti kan kita kena beli baju kelab sukan, kelab baju beruniform. So far berapa pasang baju yang kita nak sediakan untuk anak? Lagi satu, rencana tu kena lekat dalam baju sekolah je ke ataupun macam
Waktu yang kelab sukan dengan beruniform tu rencana kena apa, sebab kita ada 3 betul kan? So macam mana? Okey, saya faham. Okey, untuk murid tahun 1, dia cuma ada baju uniform sekolah dan juga baju sukan. Okey, dia tak ada lagi unit uniform apa semua tu, dia belum lagi. Okey, so kita bagi tu 3 tu untuk kita keutamaan dia pada baju sekolah. Okey, dan kemudian 1 tu mungkin pada baju sukan dia. Okey, kalau tak cukup, parents nak lebih baju sekolah dia, mungkin ada lebih daripada 3 pasang dia nak guna untuk ni, okey, dia boleh order tambahan lagi. Tapi yang 1 set ni memang wajib. Kalau nak order extra lagi terpulang pada parents. Yang 1 set yang 3 ni mesti yang ini wajib beli. Jika baju ada lebih, puan boleh beli extra ataupun terpulang lah. Okey cikgu. Baik cikgu. Nak tanya satu soalan. Ya. This with regards to the tadi yang you cakap about the textbook, right? So untuk tahun 1, so there is no textbook for my kids, right? For the time being, during the minggu orientasi, there is no textbook. The teacher won't use a textbook. But after so it's only required transition, for my kid to bring. After transition week, then they will get their textbook. Oh, okay. So we have to collect after the transition week lah. Yes, we will inform them. Okay. Sure. Thank you. Okay. Selamat petang cikgu. Ya. Hello, selamat petang. Ya, selamat petang. Silakan puan. Saya nak tanya pasal tie itu kena beli dekat sekolah ke ataupun kita kena beli sendiri? Ni kita beli dekat kedai buku sekolah. Dia termasuk dalam senarai nanti. Okey. Lepas orientasi tu, masa orientasi tu ibu bapa boleh ikut anak-anak ke? Boleh ikut anak. Sepanjang kita pandemik COVID ni, kita memang tak benarkan parents untuk masuk dalam kawasan sekolah. Melainkan jika ada urusan di pejabat sahaja. Kita memang tak benarkanlah mengikut SOP, parents tak dibenarkan masuk melainkan urusan di pejabat. Okey. Lagi satu soalan cikgu. Sebab about the vaccine. Vaksin tu sekarang admin sekolah buat keputusan apa ya? Wajib ke pelajar kena dapatkan vaksin? Kami berpegang kepada kenyataan daripada KPM. Kami tak tahu sama ada benda tu wajib atau tak. Setakat ini tidak ada arahan. Maksudnya yang sekarang vaksin ni adalah untuk murid 5 tahun hingga 11 tahun. Tetapi bagi murid tahun 1 sesi Mac, kalau dia bukan daripada prasekolah SKTBI, mereka memang tak tersenarai lah dalam senarai nama untuk divaksin esok di sekolah. Melainkan dia di prasekolah SKTBI, dia termasuk. Terima kasih cikgu. Wajib tak wajib, itu kami tidak ada arahan lagi. Terima kasih cikgu. Okey, baik, sama-sama. Okey cikgu, saya nak tanya soalan, minta maaf. Silakan. Okey. Tahu saya untuk murid tahun 1 biasanya ibu bapa akan ajar anak dia untuk pergi ke tempat-tempat tu tahu macam mana ya? Dalam 1-2 hari lah. Saya ingat yang setahu saya. Betul tak? Contohnya seperti mana nak
Boleh. Cikgu, suara cikgu tak dengar. Dia bunyi straight. Bunyi apa ni Khairul? Suara cikgu. Tutup semua mic. Okey. Okey. Dengar dah. Khairul baca dulu yang dalam chat. Okey, ada satu tadi persoalan seorang bapa dia kata nak bantu anak untuk, saya rasa saya faham macam ni, tempat-tempat tertentu lah, mana tandas, mana pejabat, mana kantin dan sebagainya kan. Tapi yang tu tuan, sebenarnya ialah tanggungjawab guru. Itu perlunya minggu transisi. Semasa minggu transisi tu nantilah guru akan bantu pelajar-pelajar kena pasti di mana tandas dia boleh pergi, di mana kedai buku, di mana bilik guru, di mana kantin dan sebagainya lah. Itu nanti guru akan uruskan. Terima kasih. Teruskan. Okey, baik, sama-sama. Okey, terima kasih. Okey, dalam ruangan chat ni ada banyak soalan Khairul. Ya. Baik, kita teruskan untuk ruangan chat. Hello, selamat malam. Ya, selamat malam. Ya, puan. Okay, maaf. Okey, saya nak tanya. Tadi yang pasal vaksin tu, so anak saya nanti akan masuk tahun 1 dan lagi satu akan berada di tahun 5. So untuk sekarang ni, kalau kita tidak tahu sama ada dia wajib atau tidak, so kita sebagai ibu bapa masih ada lagi peluang untuk memikirkan lagi, to consider to take the vaccine kan? Betul. Okay, so kalau how about macam one of my kids ni dia adalah foreigner, so still masih ada ruang untuk berfikir untuk ambil vaksin tu? Betul. Okay, and then lagi satu pasal baju uniform, kita harus beli di sekolah ataupun beli di luar? Uniform boleh beli di luar. Okay, cuma lencana je lah, nanti kita akan bayar di sekolah nanti. Ya, betul. Lencana dan tie, puan. Okay, baik cikgu, terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dari segi yuran, macam struktur yuran, maaf sebab ni anak pertama saya baru masuk sekolah dari satu. Jadi struktur yuran tu mana info akan dapat atau akan dibagi tahu daripada grup WhatsApp? Terima kasih. Okey, untuk makluman cik, yuran, murid tidak dikenakan sebarang yuran. Melainkan sumbangan PIBG. Yuran memang tak ada, melainkan sumbangan PIBG. Jika murid bukan warga, baru dia perlu bayar fee di Jabatan Pendidikan. Itu saja. Yuran tak ada, dia semua sumbangan PIBG dan pembelian itulah lencana, tie, buku tulis, itu saja. Okey, jadi ni kena buku-buku semua dibeli daripada kedai buku sekolah. Kedai buku sekolah lah. Nanti kita akan bagikan senarai dia. Okey, terima kasih. Okey, baik. Ada lagi? Maaf cikgu, saya nak tanya. Ya, silakan. Kalau macam anak tu daripada prasekolah kan, dia ada tanda nama. So name tag tu untuk tahun 1 pun nak kena tukar jugalah kan, sebab yang terbaru dah ada QR code, betul? Ya, betul. Okey. Terima kasih. Tadi ada yang tanya kod QR tu, dia datanya punya data tu dia terus sampai dia tahun 6. Dia daripada tahun 1 terus sampai tahun 6. Okey, baik. Soalan seterusnya, bila boleh datang beli buku? Datang untuk beli buku, kalau ikut perancangan kedai buku, dia akan buka dalam bulan 3 lah sebelum naik sekolah. Tapi kita tengok dululah macam apa arahan SOP yang terkini. Kita kena ikut SOP yang terkini. Kita pun belum, saya tak boleh nak cakap datangnya bila. Tiba-tiba dia kata tak boleh,
Kita kena online ke. Itu nanti dalam waktu dekat saya akan informkan nanti. Okey. Seterusnya sekolah agama sebelah petang, di mana sekolah agama yang berdekatan? Ini untuk sekolah agama. Sekolah agama kita sebelah tu je. Sekolah agama dekat sebelah je Puan sebelah sekolah kita je. Okey, kalau bukan Islam nak letak lencana di mana? Okey, kalau bukan Islam yang dekat Pinafore tu, okey, saya rasa dia boleh letak sama macam murid lelaki juga. Lencana di atas, QR code dan nama tu di bawah. Dia sama dengan pelajar lelaki. Macam ni lah. Nama dia dekat atas, dia punya ni dekat bawah. Cuma lelaki dia dekat atas kocek dengan dekat kocek kan. Yang perempuan pakai pinafore tu dia boleh letak atas dengan bawah lah. Dia boleh rapat tak apa. Okey, baik. Itu sajalah kot rasanya. Yang lain soalan semua dah dijawab tadi. Okey, kalau tak ada apa-apa lagi kita sebarang pertanyaan pun ibu bapa boleh masukkan dalam grup kelas. Okey, sebab untuk grup kelas, ketiga-tiga kelas tu, satu UKM, UPM dan USM, saya ada dalam tu. Jika guru kelas tak dapat menjawab, saya boleh beri jawapan lah. Okey, baik. Okey, jadi saya rasa itu saja kot untuk sesi soal jawab kita pada malam ni. Terima kasih. Kehadiran Okey, baik. Cikgu jangan lupa isi kehadiran okey. Sekejap. Tahun 1 boleh daftar untuk suntikan vaksin selepas bulan Mac atau tak? Itu kita kena tunggu bila KKM umumkan, kena bagi senarai nama, saya akan bagi senarai nama. Tapi yang ni dia settle untuk yang ada sekarang lah, untuk esok tu je. Okey, baik. Soalan terakhir, tahun 1 sesi pagi atau petang? Untuk makluman puan sesi pagi Kita hanya ada satu sesi sekolah je. Satu sesi je. Pagi sahaja. Okey, jadi tu saya rasa tu saja kot daripada sesi soal jawab. Terima kasih kepada Cikgu Rasman dan Cikgu Hamiza. Cikgu Rasman ada kata-kata terakhir? Terima kasih kepada semua. Untuk ibu bapa yang akan menghantar anak tahun 1 bagi tahun 2022 bulan Mac nanti. 2022 bulan Mac nanti. Ada satu perkara lah satu perkara yang saya nak sebut, iaitu berkaitan dengan rasa sayang kita kepada anak-anak. Okey. Zaman sekarang ni orang anak tak ramai, 1, 2, 3, paling ramai pun 4. Jadi sayang anak, maknanya kita ada lebih masa untuk beri perhatian kepada anak-anak. Sebagai orang tua, saya rasa saya nak cadangkan 1-2 perkara lah. Pertama, sayang anak biar berpada-pada. Jangan sampai sayang kita tu merosakkan kehidupan anak kita sendiri tu. Contoh, tadi ada mak tadi sebut, okey, cikgu boleh tak saya masuk ikut anak saya pergi ke dalam kelas, ke dalam sekolah. Sebenarnya timbul rasa tak yakin kepada keupayaan anak kita di kalangan ibu bapa ni. Tapi percayalah tuan-tuan, ini adalah pengalaman kepada mereka dan mereka akan mengharungi pengalaman ni, dan lazimnya dalam proses itu akan ada error, ada kegagalan yang tertentulah. Dan inilah sebenarnya pengalaman yang akan menjadi panduan kepada anak-anak kita pada masa hadapan. Jadi jangan bimbang kalau anak kita gagal. Contohnya balik dia mengadu, mak saya pagi tadi nak cari tandas tak jumpa. Ini bukan satu yang luar biasa, ini satu yang biasa.
Dan jangan anggap dia sebagai satu kelemahan anak kita. Dia adalah satu proses untuk menjadikan mereka lebih matang. Dan sebanyak mungkin peluang yang kita beri kepada anak kita berdikari, maka anak kita akan lebih matang, lebih cepat matang daripada masa yang sewajarnya. Saya rasa itu saja. Sekian, terima kasih. Teruskan, Khairul. Okay, baik, terima kasih kepada Cikgu Rosman atas kata-kata mutiara nasihat itu sebentar tadi. Jadi diharap kata-kata itu dapat memberi manfaatlah kepada tuan-tuan dan puan-puan semua. Jadi akhir kalam, saya rasa setakat ini sahaja majlis kita pada malam ni. Pihak sekolah mengucapkan jutaan terima kasih kepada ibu bapa dan murid yang sanggup bersama dengan sesi pada malam ni. Terima kasih juga buat para pentadbir yang sudi hadir dan sudi berkongsi maklumat serta info dan menjawab segala persoalan daripada pihak ibu bapa. Jadi saya rasa itu sahaja untuk perjumpaan kita pada malam ni. Diingatkan sekali lagi ibu bapa yang masih lagi belum mengisi kehadiran, pada link yang diberikan boleh buka di ruang chat, boleh semak link yang diberikan untuk mengisi kehadiran bagi simpanan data pihak sekolah. Okey, jadi saya rasa itu sahaja. Pihak majlis mengucapkan ribuan terima kasih dan mohon maaf sekiranya terdapat kekurangan dan kelemahan pada pihak sekolah pada malam ni. InsyaAllah kita berjumpa lagi pada sesi yang akan datang. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua ibu bapa, murid-murid dan guru-guru sekalian. Okay, recording untuk taklimat malam ni nanti saya akan masukkan dalam grup kelas. Terima kasih.